Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Iman, Rukun, Hakikat dan Pembatalannya, siri yang ke-31, perkara-perkara yang membatalkan iman. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita minta perlindungan Allah daripada rusaknya iman kita. Sebabnya kalau rusak iman, maknanya tak ada harga kita di sisi Allah. Kalau manusia tengok kita hebat, kita kuat pun, di sisi Allah Ta'ala tak ada nilaian. Setelah kami jelaskan akidah, pegangan yang mesti diimani, dipercayai oleh orang yang beriman, dan setelah kami jelaskan pengertian iman, makna iman kita telah belajar banyak dah. Di sini kami akan menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan iman seseorang hamba, yang mengeluarkannya daripada lingkungan orang-orang mukmin dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang kafir, wal-iyazubillah. Nah, ini tengok. Bila keluar daripada iman, dia dua ya. Keluar daripada iman, ke kafir lah pergi jawabnya. Nah, itu jadi masalah. Tetapi penjelasan ini memerlukan kepada perbahasan yang menerangkan dasar al-iman dan al-Islam, iaitu garisan yang boleh menganggapkan seseorang itu mukmin dan muslim. Manakala kurang daripada garisan itu, dianggap kafir dan dihukum ke atasnya kufur di dunia dan di akhirat. Dia panggil garis pemisah. Kalau kamu dua alik ni, iman. Lompat di sebelah garisan itu, kafir. Jika ia tidak berubah dan mati sebelum sampai kepada garisan yang digelar seorang mukmin, adalah jelas bagi kita garisan lingkungan iman dan garisan lingkungan kufur, sebelum daripada kita memasuki perbahasan tentang sebab-sebab yang menjadi seorang itu mukmin dan menjadikannya kafir. Ini kita nak belajar, tengok garisan dulu. Garisan dulu, sempadan. Di sini kami kemukakan dua perbahasan. Perbahasan pertama merupakan pendahuluan bagi perbahasan yang kedua. Perbahasan yang pertama, bila seorang kafir menjadi mukmin. Hal ini bagus kan? Orang kafir macam mana dia nak jadi mukmin, nak jadi Islam? Bermakna cara masuk dalam lingkungan Islam. Bagaimana orang itu nak masuk Islam? Perbahasan yang kedua, bilakah seorang mukmin menjadi kafir, wal-iyazubillah, yakni perkara yang membatalkan iman. Maksudnya asal yang beriman, batal iman dia jadi kafir. Ini perkara yang kedua. Kita mula dengan perkara yang pertama, bilakah seorang kafir menjadi mukmin, dengan arti cara memeluk agama Islam. Rukun Islam, sebagaimana yang telah kami jelaskan, mempunyai pengertian yang ijmal. Ijmal secara umum, secara tidak terperinci. Itu dipanggil ijmal. Dan tafsir. Tafsir itu mana terperinci. Ini kena fahamlah istilah Arab dia tu. Dan tiap-tiap rukun itu pula ada pengertian yang ijmal dan tafsil. Siapa yang mengetahui rukun-rukun itu, mempercayainya dan beramal dengan tuntutannya, maka ia termasuk ke dalam golongan yang Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar. Bagi mereka beberapa darjat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, dan keampunan dan rezeki yang mulia. Ini bagi orang yang masuk iman, inilah Allah Ta'ala janji dia. Tetapi Suratul Anfal ayat 4. Tetapi berlakulah hikmah Allah Ta'ala sebagai suatu kemudahan bagi hamba, dan sebagai satu pengurniaan kepada mereka, bahawa pintu iman itu boleh dimasuki dengan keimanan secara ijmal. Maknanya pintu iman ni
masuk secara umum saja. Bila orang itu kata aku percaya ada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah beriman. Mudah. Tapi kalau kita kata awak tak jadi beriman lagi, kecuali kena tafsil satu persatu, lambatlah dia. Kena belajar dulu, kena apa dulu. Bukan mesti dengan keimanan secara tafsil. Dalam arti kata, diterima daripada mereka pada permulaan masuk Islam, bahawa mereka mengakui dengan lidah dan hati bahawa Allah adalah pencipta mereka. Allah Tuhan yang mesti mereka sembah, bukan yang lain. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasulullah. Semua ajaran yang baginda bawa adalah benar, wajib beramal dengannya, serta ia jadikan alamat pengakuan itu dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesiapa yang mengucapkan kalimah ini dengan lidahnya, ia percaya dalam hatinya, dan ia tidak mendatangkan i'tiqad, perkataan dan amalan yang membatalkan ucapannya itu, berarti dia telah masuk ke dalam lingkungan agama Islam dan telah meninggal kufur yang ia telah berpegang dahulunya. Mudah tak? Orang nak masuk Islam, mudah. Alhamdulillah. Tapi nak keluar pun mudah juga. Kena ingat. Dia masuk mudah, keluar mudah. Jadi sebab itulah kita kena jaga sungguh sempadan dia. Jaga sungguh-sungguh. Kalau terlompat sikit, wal'iyazubillah, jatuh dalam lembah kufur. Tengok nombor 2 di bawah. Nombor 62 nota kaki. Boleh jadi ada orang berkata, rukun iman menurut keterangan hadis sahih bukan beriman kepada Allah dan Rasulnya sahaja. Jadi banyak lagi dalam rukun iman kan 6 perkara. Maka bagaimana memadai bagi seorang itu dengan 2 kalimah syahadah yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya sahaja? Ini soalan. Kalau orang tanya macam mana nak jawab? Jawapannya ialah, iman itu 2 jenis. Iman 2 kategori. Iman secara ijmal dan iman secara tafsil. Iman secara ijmal ialah beriman kepada Allah dan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyentuh secara lebih lanjut. Maka ketika ia berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti ia telah percaya kepada semua ajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan yang disampaikan oleh baginda mengenai rukun iman dan rukun Islam. Sekalipun ia tidak mengetahui secara tafsil, maka ucapan syahadahnya itu memberi arti. Jika sampai kepadanya sesuatu daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ia telah beriman dan percaya. Tetapi orang yang sampai kepadanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka imannya lebih kuat dan kelebihannya lebih besar. Adapun mereka yang beriman dengan keimanan yang ijmal, secara umum ijmal itu, kemudian sampai kepadanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia tidak beriman, berarti ia membatalkan syahadahnya diucapnya itu dan jadilah ia murtad, wal-iyazu billah. Jadi pada asalnya orang ni dia mengaku 2 kalimah syahadah, masuk itu pintu masuk. Kemudian bila sampai ajaran orang ajar ini salat, ini puasa, ini zakat, ini aurat, ini apa, dia kata aku tak mahu ni. Jadi orang tu batal balik dia punya syahadah dia. Ini maknanya bahaya. Itu perbahasan cara-cara orang kafir nak jadi mukmin. Mudah kita kata tadi kan. Dalil-dalil yang membuktikan keislaman seorang hamba. Kita tengok apa dalil dia. Dalil yang menunjukkan bahawa seorang hamba dituntut mengakui secara ijmal dengan perkara yang berhubungan dengan iman, iaitu mengakui dengan 2 kalimah syahadah. Bukanlah dipastikan dengan secara tafsil dengan setiap bahagian rukun iman dan Islam. Ialah beberapa potong hadis sahih yang membuktikan berhasilnya iman dan Islam, yang melayakkan diri untuk memasuki syurga dan tidak berkekalan dalam neraka,
dengan sebab mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dalilnya kita akan ambil daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kenyataan dalam sirah. Sirah ni ilmu yang membincangkan tentang perjalanan hidup Rasulullah. Itu makna sirah. Kalau orang lain dia panggil sejarah hidup. Nabi orang panggil sirah dia. Ini sirah. Orang tak panggil sejarah Nabi, orang panggil sirah Nabi. Sebab sejarah ni cerita yang kita dengar yang berlaku-berlaku. Tapi sirah ni cerita kita kena dengar dan kita kena ikut. Itu berbeza. Kita hari ni kita baca sejarah. Orang itu sibuk sejarah Malaysia merdeka 54 tahun dah. Adakah merdeka itu daripada dijajah ataupun tidak dijajah? Yang merdeka biasa kena jajah jadi hamba. Itu dipanggil sejarah. Tapi kalau sirah Nabi, tak. Nabi buat macam ni, buat macam ni, kita kena ikut juga. Itu makna sirah. Kena tanda sirah. Demikian juga kenyataan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum menghukum orang itu menjadi muslim apabila melafazkan dua kalimah syahadah. Mereka tidak menuntut supaya menyertai dengan perkara lain pada permulaannya. Itu peringkat awal lah. Kemudian bila dia dah masuk Islam tu, kena marilah tuntutan syahadah yang lain lagi tu. Tak kata berhenti break setakat tu saja kan. Dalil-dalil daripada hadis di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakkin bihima illa dakhalal jannah. Rawahu Muslim. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku adalah Rasulullah. Mana-mana hamba manusia yang menemui Allah dengan membawa dua syahadah ini dalam keadaan tidak ragu dengan syahadah itu. Mana dia kata dia yakin sungguh. Ia akan memasuki syurga. Menurut riwayat yang lain mengatakan mana-mana hamba yang menemui Allah dengan membawa kedua syahadah ini, ia tidak ditegah daripada syurga. Ini dalil hadis yang pertama. Apa dia bawa syahadah ni? Syurga. Kalau dia fasik ataupun dia maksiat sekalipun, masuk neraka dulu, lepas tu dia tarik ke syurga. Kena neraka juga. Tapi kalau orang tak ada langsung syahadah ni, dia tak akan keluar daripada syurga selama-lamanya. Hadis yang kedua, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Sesiapa yang mati sedang ia yakin bahawa tiada Tuhan yang sebenar yang berhak disembah melainkan Allah, ia akan dapat masuk syurga. Nak ia yakin. Hadis yang ketiga, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi an-nar. Rawahu Muslim. Sesiapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah tegahkannya daripada api neraka. Cukup dah 3 hadis ni menunjukkan kepada kita orang yang kata la ilaha illallah, orang ni masuk syurga. Banyak lagi lah cerita-cerita lain kita tengok nanti dalam beberapa kisah yang akan dibawa ini. Dan banyak lagi hadis-hadis yang seumpama ini. Kesemuanya memberi arti siapa yang mati dengan akidah tauhid dan menemui Allah dengan kalimah syahadah ini, ia akan dapat memasuki syurga sekalipun pada akhir-akhirnya. Maknanya kalau dia masuk neraka dulu pun, dia akan pergi ke syurga akhirnya. Dan tidak akan berkekalan dalam neraka, dan sekalipun diseksa dalam neraka mengikut kadar amalan jahatnya. Jadi kita berusaha lah. Kita tak maulah macam ni. Jadi banduan ni. Kita nak terus ke syurga. Tak mau jumpa neraka. Allahumma ajirna minan nar. Kan doa kita setiap kali lepas salat. Kita diajar Allahumma ajirna minan nar. Jauhkan kita daripada neraka. Dalil-dalil daripada as-sunnah amaliyah. Sunnah amali. Mana perbuatan Nabi. Dan kenyataan sejarah. Dalam sunnah amaliyah, sunnah amali yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kenyataan sejarah, kita dapati bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui Islam dan iman bagi mereka yang mengucap dua kalimah syahadah. Di antaranya, yang pertama,
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang hamba perempuan, ya Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu anhu hendak memerdekakannya. Jadi perempuan ni, hamba perempuan Muawiyah bin Hakam bawa dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak merdeka budak ni, perempuan ni. Maka Nabi kita memerdekakannya untuk membayar kafarah. Kafarahnya sebab dia pukul budak ni. Itu cerita. Bila dia pukul budak ni, dia rasa bersalah, dia bawa budak ni ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, apa dosa saya ni? Dia ni, saya pukul dia." Maka Nabi pun tanya dia, "Hei, budak perempuan, aina Allah?" Dia tanya, "Di manakah Allah?" Jawab hamba perempuan itu, "Di langit." Baginda bertanya, "Siapakah saya ini? Aku siapa?" Jawabnya Rasulullah. Baginda berkata kepada Muawiyah, "I'tiqha." Nabi kata, merdekakanlah dia sebab dia beriman. Dia tahu ada Allah dan dia tahu Nabi ini Rasulullah. Nabi tak tanya lagi musmaya ke tidak apa tak. Dia kenal. Nabi kata, "I'tiqha," merdekakan dia. Tanya dua ya. Tanya Allah, tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk panjanglah perbahasan di situ. Gitu tak di situ. Tapi yang pentingnya dia tahu ada Allah. Hadis cerita yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang hamba perempuan, "Siapakah Tuhan engkau?" Ini Nabi tanya pula, "Siapa Tuhanmu?" Jawab hamba perempuan itu, "Allah." Baginda bertanya, "Siapakah saya ini? Aku siapa?" Jawabnya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Merdekakanlah dia kerana sungguhnya ia telah beriman." Jadi hadis yang pertama tadi, hadis Muawiyah tadi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, dan hadis yang kedua tadi, hadis 64 juga hadis dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Cerita yang ketiga, di dalam kisah Abu Bakar memeluk Islam, ia berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Muhammad, apakah benar yang kaum Quraisy bercakap bahawa engkau telah membelakangi Tuhan kami?" Dia kata, Quraisy kata, "Mu ni wahina Tuhan kita." Ini puak Quraisy tak tahu apa ni. Kita Abu Bakar tadi. Maka Nabi jawab apa? "Membodohkan otak kami." Jadi itu dia Quraisynya. Dia kata, "Mu ni menghina Tuhan kami, membodohkan otak kami, mengkufurkan orang tua kami." Orang tua dia tak beriman kan? Jahiliyah. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Betul." Nabi kata, "Ya. Sesungguhnya saya ini adalah Rasulullah dan nabinya. Allah telah membangkitkan saya untuk menyampaikan risalahnya. Saya menyeru engkau, wahai Abu Bakar, kepada menyembah Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, tidak menyembah yang lain, dan bercita-cita untuk mentaati Allah." Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Lalu Abu Bakar pun masuk Islam. Mudah ya, dia percaya hak ni. Percaya pada Allah, percaya Rasulullah, masuk Islam. Menolak berhala dan dianggap sekutu dengan Allah, serta mengakui dengan kebenaran Islam, kembali Abu Bakar sedang ia seorang mukmin yang percayai apa yang didengarnya. Jadi ceritanya telah diambil daripada kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Katsir. Berapa dah tu? Inilah seruan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, yang pada hakikatnya adalah seruan kepada syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cerita yang keempat, di dalam kisah Khalid bin Sa'id radhiyallahu anhu memeluk Islam, menerangkan bahawa ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang baginda berada di Ajyad. Ajyad ni kawasan yang tidak jauh daripada Kaabah. Biasanya zaman kita ni orang Melayu ramai di sebelah Ajyad. Ajyad ni kalau kita pergi sekarang, di belakang istana tinggi besar tu, istana raja yang tepi masjid tu, di belakang tu dia panggil kampung Ajyad. Dia mari, dia jumpa Nabi di Ajyad, dia kata, ya Rasulullah, ya Muhammad,
kepada apakah engkau seru kami? Kamu ajak dakwahmu ni untuk apa? Sedap soalan dia. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, aku menyeru engkau beriman kepada Allah. Hal keadaan tunggal yang esa. Tidak ada sekutu baginya, dan beriman bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Aku menyeru engkau supaya berpaling daripada menyembah batu, menyembah berhala yang tidak mendengar, tidak dapat boleh memberi mudarat dan manfaat, dan tidak mengetahui siapa yang menyembahnya dan siapa yang tidak menyembahnya. Aku menseru kamu macam ni. Berkata Khalid. Khalid jawab, sesungguhnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan engkau adalah Rasulullah. Dia pun jawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Bila jawab macam ni, baginda sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan keislamannya. Sirah Nabawiyah lagi Ibn Hisham. Berapa dah cerita? 4. Yang kelima, dalam kisah Abu Zar memeluk Islam, kisah Abu Zar Al-Ghifari memeluk Islam. Abu Zar ni nama dia Jundub bin Junadah. Ia berkata, 3 orang sebelum aku telah masuk Islam, dan aku adalah orang yang keempat. Aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mengucap, Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Maka aku melihat tanda-tanda kegembiraan pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Bukhari selanjutnya menerangkan bahawa baginda berkata kepada Abu Zar setelah masuk Islam, kembalilah kepada kaum kau dan sampaikanlah Islam kepada mereka. Berkata Abu Zar, demi Allah yang membangkitkan engkau dengan kebenaran, sesungguhnya aku akan berterus terang dengan syahadah ini di hadapan mereka. Abu Zar ni semangat. Bila dia masuk Islam, dia kata dia balik tak nak senyap-senyap, balik terus nak dakwah secara terang-terang. Lalu ia keluar hingga ia tiba di masjid. Kemudian ia melaun dengan suara yang lantang. Masuk masjid kampung dia terus, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bila dia sebut hal ni, kemudian banglah kaumnya memukulnya hingga rebah tersungkur. Tak boleh lah Pak semangat macam tu. Jadi kita baru seorang diri, orang lain pukul dia. Tapi nak cerita dia ni tak takut, semangat kuat. Cuma wajhu asyahidnya, tepat yang kita nak ambil poin di sininya, hadis ini menjelaskan bahawa para sahabat menjadi Muslim dengan menunturkan 2 kalimah syahadah. Ini tajuknya ya. Nak bagi tahu masuk Islam tu dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Yang keenam, kisah At-Tufail. Ini kisah Islam At-Tufail ibnu Amr Ad-Dawsi. At-Tufail ibnu Amr Ad-Dawsi menunjukkan pada satu cerita lain pula. Dia kata apa? Mereka itu sentiasa bersama dengan saya. Dia potong terjemahan. Tengok. Annahu kana sayyidan muta'an syarifan fi Daus. Tufail bin Amru ni seorang ketua kaum yang mulia di kampung Daus. Kampung dia. Jadi dia mari ke Mekah, jumpa dengan ketua-ketua Mekah. Ini baru sampai pada cerita kita ni. Yang penting dia ni seorang besar di kampung Daus, Al-Dausi. Mereka itu sentiasa bersama saya hingga mereka berkeputusan supaya saya tidak dapat mendengar ucapan dan tidak dapat bercakap dengan baginda. Kenapa penterjemah ni potong cerita? Jadi dia pergi ke Mekah, dia berkumpul dengan pembesar-pembesar Quraisy. Maka pembesar Quraisy pun larang dia daripada pergi jumpa Nabi. Sebab dia tahu kalau jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahaya. Dia akan dengar maklumat masuk Islam lah dia ni. Jadi apa jadi? Hingga mereka menutup telinga saya dengan kapas. Allahu Akbar. Quraisy punya bodoh ni. Ambil telinga Tufail ni, bersumbat telinga. Takut dia dengar Nabi mengajar, Nabi kuliah. Kerana takut mendengar ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda berada di Masjidil Haram, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di Masjidil Haram,
Jadi dia pergi Masjid Haram ni. Tiba-tiba dia tengok Rasulullah SAW sedang melakukan salat di Kaabah. Tufail pun kata, saya berdiri berhampiran Rasulullah dan Allah menghendaki supaya saya mendengar juga ucapannya. Jadi sombak dalam telinga tadi, kapah dia tak jadi. Dia dengar juga Nabi bercakap. Saya mendengar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam percakapan yang mulia. Lalu saya bersungut dalam hati, matilah ibuku. Sesungguhnya aku ini seorang laki-laki yang bijak. Aku nak orang bijak, kenapa tak nak dengar dia cakap? Saya mendengar daripada baginda percakapan yang mulia. Saya dapat membeza mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka apakah yang menegahkan saya daripada mendengar ucapan Muhammad? Sekiranya ia membawa perkara yang baik, saya boleh menerimanya. Sebaliknya jika ia membawa ajaran yang baru, yang tidak baik, saya boleh menolaknya. Aku dah orang segede, apa takut? Duk dia ikut ke Quraisy. Kau tak reti tadi. Berkata At-Tufail. Tufail pun buat keputusan dah tu. Dia tak ira kepada Quraisy dah. Dia nak pergi juga, nak pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tunggu hingga baginda berangkat kembali ke rumahnya. Lepas Nabi kita salat dekat Kaabah, balik ke rumah, saya terus mengikutinya hingga sampai ke rumahnya. Saya masuk ke dalam rumah. Masuk. Lalu berkata, ya Muhammad, sesungguhnya engkau telah berkata kepadaku sekian-sekian. Macam-macam dia buat tuduhan kepada kamu. Mu ni sesak lah, pemecah belah masyarakat lah, apa dia lah, teroris ke apa benda, tuduhan-tuduhan yang jahat ni. Wallahi, mereka sentiasa menakutkan saya daripada dakwah engkau, hingga mereka menutup telinga saya dengan kapas, supaya tidak mendengar seruan engkau. Kemudian Allah menghendaki juga supaya saya mendengarnya, maka saya mendengar kata-kata yang baik. Oleh itu kamu katalah kepada saya dakwah engkau. Cerita kepada saya apakah dakwah kamu. Baru cakap tenang di rumah Nabi. Cakap dekat apa ramai Quraisy duduk attack dia. Berkata At-Tufail lagi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengemukakan Islam kepada saya dan membaca ayat Al-Quran. Demi Allah, saya tidak pernah mendengar ucapan yang lebih baik daripada ucapan baginda sebelum ini, dan tidak pernah mendengar sesuatu ajaran yang lebih betul daripada ajaran yang baginda bawa. Lalu saya memeluk Islam dan menutur syahadat al-haq. Allahu Akbar. Dia dengar ayat Nabi cerita, terus Islam. Ini cerita dia. Tufail. Syahadatul haq di sini ialah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana yang ditafsirkan dalam beberapa hadis yang lain. Itu cerita yang ke-6. Kita berpindah kepada cerita yang ke-7 pula. Iaitulah kisah Al-Khalid, kisah Khalid ibn al-Walid. Kisah Khalid ibn al-Walid memeluk Islam. Kitab sejarah menerangkan bahawa Khalid ni tidak ada alif lam lah. Khalid. Kisah sejarah menerangkan bahawa Khalid telah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Khalid dia jumpa Nabi di Madinah. Khalid ni panglima perang besar. Dan dia pulaknya masuk Islam lambat. Dan lagi dia berperang dengan Nabi beberapa kali. Sebenarnya sebelum itu saudara Khalid yang bernama Al-Walid Ibn Al-Walid. Arab senang. Ayah dengan anak sama nama ayah. Ayah nama Walid, anak nama Walid juga. Macam cerita Imam Ghazali kan? 3 kali Muhammad. Tak apa dia. Dia tak tukar ayah dia sebab dia guna kunyah, gelaran Abu. Kalau kita panggil Pak, jadi kalau Pak Awal Muhammad di rumah panggil Muhammad pula tu, Pak Awal panggil Muhammad, semua jawab. Pening nak Muhammad mana nak pergi. Jadi sebenarnya sebelum itu saudaranya yang bernama Al-Walid Ibn Al-Walid telah menulis surat kepadanya menyeru pada Islam dan mengunjungi kota Madinah. Jadi saudara dia panggil Khalid ni suruh mari ke Madinah lah. Rupanya saudara dia dah masuk Islam. Berkata Khalid, saudara saya menemui saya dan berkata kepada saya, segeralah, cepat masuk Islam. Kerana telah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai engkau. Aku cerita dah kepada Nabi tentang kehebatanmu berperang. Baginda sangat bergembira dengan kedatangan engkau. Dan bersama dengan Khalid itu Ibnu Amr bin al-As dan Utsman bin Talha. 3 orang dia pergi. Amr ibn al-As wa kana ma'ahu Amr. Bersama dengan Khalid ini Amr
Amru, jangan baca Umar, Amru, kena tambah waw. Amru ibnul As dan Utsman bin Talhah. Nah, dia pergi 3 orang. Kami berjalan segera. Saya perhati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sentiasa senyum kepada saya hingga saya berdiri di hadapannya. Nabi senyum tengok Khalid. Saya memberi salam dengan menyebut nama Nabi. Baginda menjawab salam dengan air mukanya senyum. Nabi itu senyum juga. Lalu saya berkata, saya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan engkau adalah pesuruh Allah. Terus dia puji asyhadu an la ilaha illallah. Baginda pun jawab, Nabi kita jawab, Alhamdulillah yang telah hidayahkan engkau kepada Islam. Sebenarnya saya telah ketahui bahawa engkau orang yang berakal. Orang cerdik muni Khalid. Dan saya berharap semoga Allah mengarahkan engkau. Aku mengharap Allah Ta'ala mengarahkan engkau kepada kebaikan. Jadi Allah Ta'ala tunjuk jalan yang baik masuk Islam ni. Lagi kuat kebaikan. Dan beginilah dasar keislaman kebanyakan para sahabat sebelum dan selepas hijrah. Semuanya mari mengucapkan syahadat. Nah, ini kita nak takririkan bahawa mengucap syahadah itu telah masuk oleh itu ke dalam Islam. Peristiwa yang diterangkan dalam hari ini menunjukkan satu perkara yang telah disepakati oleh ahli sunnah. Mengatakan keislaman seorang itu tidak sempurna kecuali dengan menuturkan 2 kalimah syahadah. Kalau dia kata iman saya percaya dah, tapi dia tak nak kata asyhadu alla ilaha illallah, tak jadi. Dengan nas hadis tersebut, tidak boleh kita mengatakan seorang itu muslim kalau ia tidak mengaku dengan 2 kalimah syahadah dengan lidah dan hatinya. Tak boleh. Juga tidak boleh kita mengatakan seorang itu kafir kalau ia telah mengaku dengan 2 kalimah syahadah ini dan tidak keluar daripadanya perkara yang membatalkan kedua syahadah ini atau salah satu daripadanya. Jangan mudah nak mengkafirkan orang kalau kita nampak dia tak betul pun. Sebenarnya keislaman seorang itu belum memadai dengan menuturkan salah satu daripada 2 kalimah syahadah itu, bahkan mesti menuturkan kedua-dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh habis kerak, tak boleh. Kadang-kadang ada orang mengatakan setengah hadis menerangkan bahawa memadai dengan syahadah pertama la ilaha illallah sahaja. Ini dia panggil keraguan yang timbul. Ada orang kata cukup dengan syahadah la ilaha illallah saja. Maka jawapannya, yang dikehendaki dengan syahadah itu ialah kedua-dua syahadah itu. Kerana ternyata dalam beberapa hadis yang lain menjelaskan dengan kedua-dua syahadah. Banyak hadis yang lain telah menjelaskan 2 syahadah, tak boleh satu. Tidak ada perselisihan antara ulama bahawa menuturkan kedua syahadah serta tasdik membenarkan dengan kedua-dua tidak menyelamatkan seorang daripada tasdik dengan kedua-duanya daripada berkekalan dalam neraka, dan belum memadai untuk memasuki ke dalam lingkungan iman dan Islam jika disertai dengan perkara-perkara yang berlawan dengan kedua syahadah itu atau salah satu daripada syahadah itu. Maka kita tidak berani menghukumkan mukmin kepada seorang manusia yang berkata dia kata kita tidak berani. Berkata apa? Tengok yang pertama, saya mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah, tapi saya tidak mengaku kewajipan zakat dan haji, atau tidak mengaku haramnya perbuatan zina, riba, atau pembunuhan, atau lain-lain daripada hukum-hukum dalam syariat Islam yang disebut oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hukum-hukum itu adalah daruri diketahui dalam agama. Ini masalah lain pula ni. Mana orang itu mengaku 2 syahadah, tapi dia tak mengaku hak lain, tak jadi. Yang kedua, saya mengaku dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya i'tikad bahawa risalahnya adalah tertentu pada satu kaum atau satu generasi yang tertentu. Dia tak mengaku pada umum orang. Orang untuk Arab saja, Melayu tak. Ataupun mengakui dengan 2 kalimah syahadah itu ditafsir dengan tafsirnya khusus. Macam mana pula? Macam-macam tafsir yang membawa kepada ingkarkan sebahagian daripada sifat-sifat Allah dan nama-namanya, ataupun ia mengaku kalimah syahadah tetapi ia mengingkari sebahagian Al-Quran meskipun satu ayat atau satu kalimah.
ataupun satu huruf kalimah syahadah itu tidak memberi manfaat kepadanya kalau ia membawa perkara-perkara yang mendustakan Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak masih lagi tak boleh. Aku percaya Muhammad tapi Quran adalah beberapa ayat saya tak confident lah. Jadi tak boleh. Demikian pula orang yang masih memegang suatu agama. Dua kalimah syahadah itu belum memadai untuk menanggalkan satu dasar atau beberapa dasar pegangannya dahulu. Bahkan ia mesti bersih daripada dasar-dasar pegangan itu di samping ia menuturkan kalimah syahadah. Kena buang paham yang lama tu. Paham yang percaya kepada tunggu kayu, percaya kepada Datuk Keramat, kena buang. Kalau tidak, Datuk Keramat percaya, Allah pun percaya. Dia berlawan tu. Tak boleh. Sekiranya seorang itu mengaku dengan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau diutuskan untuk satu kaum yang tertentu atau diutuskan kepada satu masa yang tertentu, masa itu ya, maka ucapan syahadahnya belum mencukupi untuk menjadi muslim, kerana pengakuannya dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan pada satu kaum yang tertentu, kepada satu zaman yang tertentu. Di samping menutur dua kalimah syahadah itu, ia mesti mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk manusia seluruhnya. Kalau tak mengaku macam ni, tak boleh terima. Dalam tajuk ini, para ulama ada menyebut satu kaedah umum, iaitu tidak dihukumkan seorang itu muslim. Ini kaedah. Tidak dihukumkan seorang itu muslim kecuali apabila ia mengakui dua kalimah syahadah. Dan pengakuan ini adalah mencukupi untuk menghapuskan segala pegangannya yang salah dahulu. Kalau tidak demikian, maka mestilah ia menuturkan dengan kedua kalimah syahadah itu dan membersihkan daripada segala pegangan yang salah yang pembatalnya tidak termasuk di bawah dua kalimah syahadah. Jadi kalau orang ni kata orang tu dia ada pegangan asal, maka kita kena hapuskan hak asal dulu, di samping dia berpegang dengan hak baru. Kalau tidak, berlawan. Patut juga disentuh di sini bahawa kalimah la ilaha illallah dapat menghapuskan segala tanggapan dan gambaran yang salah terhadap Tuhan Al-Khaliq, terhadap rububiyahnya dan uluhiyahnya, kerana kalimah ini membawa dasar mengesahkan Allah pada zatnya, sifatnya, namanya dan perbuatannya, dan membersihkan Allah daripada setiap perkara yang tidak sesuai dengan zatnya. Jadi benda yang tak sesuai dengan Allah, tak boleh kita kata ini Allah. Tak. Ini benda mustahil. Barang siapa yang menuturkan dengan kalimah syahadah ini, bererti dia bersih daripada segala akidah atau pegangannya yang salah terhadap Allah Azza wa Jalla. Adapun syahadah yang kedua, iaitulah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini menghapuskan tanggapan dan gambaran yang salah mengenai pangkat dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengenai semua berita-berita ghaib yang baginda sampaikan. Dan syahadah ini tidaklah menghapuskan sebahagian daripada tanggapan salah, sebagaimana i'tikad setengah manusia mengatakan bahawa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ditujukan kepada suatu kaum tertentu saja. Mereka ini semestinya mengaku dan berterus terang mengatakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah umum untuk semua manusia. Jadi kalau kita tak mengaku macam ni, tak jadi. Hukuman ini adalah ditujukan khas bagi mereka yang menjadi kafir daripada permulaan dan tidak pernah memeluk Islam. Jadi cerita ni pada orang kafir asal hak nak masuk Islam. Adapun orang yang murtad, wal iyaz billah, orang Islam dah tapi dia murtad, apa jadi? Mereka tidak dikatakan muslim kecuali setelah mereka mengaku dengan apa yang telah ia ingkari sebelumnya daripada perkara-perkara yang berhubung dengan iman. Di samping ia melafazkan dua kalimah syahadah, sekiranya ia menjadi murtad dengan sebab mengingkari wahdaniyah, keesaan Allah, ataupun mengingkari kerasalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka memadai dengan menuturkan dua kalimah syahadah. Kalau menjadi murtad dengan sebab lain daripada kedua-dua itu, mestilah ia menuturkan dua syahadah beserta dengan pengakuan dengan perkara yang ia telah ingkari. Dia mengucap syahadah, tapi dia kata undang-undang Allah Ta'ala tidak sesuai. Jadi murtad dengan sebab tu, maka dia kena terima undang-undang ini sebagai peraturan yang mesti diikuti. Ikutlah apa saja yang dia ingkari itu, dia kena rujuk balik. Sebagai contoh,
ia mengingkari fardu zakat, atau haramnya riba, atau zina, maka tidak dihukumkan Muslim itu kecuali setelah ia menuturkan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, serta ia mengakui dengan zakat, atau haramnya riba, atau zina yang diingkarinya. Jadi hak dia ingkar tu kena akui balik. Barangkali tidak sia-sia kalau saya memberi peringatan di sini mengenai hakikat iman itu. Ulama telah bersepakat mengatakan, melafazkan dua kalimah syahadah adalah memadai untuk menjadikan seorang itu Muslim dari pandangan zahir, dan untuk menetapkan hukum-hukum duniawi ke atasnya. Jadi pada zahirnya kita nampak dia Islam lah. Zahirnya. Ulama telah bersepakat mengatakan, melafazkan dua kalimah syahadah itu belum memadai untuk menyelamatkan diri daripada berkekalan dalam neraka, sehingga ia mengiringi syahadah itu dengan pengakuan hati. Kalau cakap dengan mulut saja jadi munafikin. Orang munafik dengan mulut kata, dalam hati tak kata. Maka sesiapa yang menuturkan dua kalimah syahadah dengan syarat-syarat yang telah disebut tadi, maka ia dihukum Muslim di dalam dunia, meskipun pada hakikatnya ia adalah munafik. Wal-iyadzubillah. Munafik sebab dalam hati dia tak percaya. Ini kerana kita diperintahkan untuk menetapkan hukum di dunia ini mengikut zahir dan menyerahkan perkara yang dalam hati kepada Allah, kerana Allah lah yang maha mengetahui. Jangan kita hukum dalam hati orang. Saya tahu dalam hati dia tak betul. Bila kamu korek hati orang? Tak boleh. Yang bahaya hari ini, ramai orang yang bercakap, saya tahu orang ni hatinya busuk, hatinya jahat. Jadi bila kita korek hati orang, kita tengok dia baik pada zahirnya, cukuplah. Itu kerja kita. Hak zahir itu Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Boleh jadi kita tuduh hati orang tak baik, boleh jadi hati kita lebih jahat daripada hati dia. Ya. Apa yang saya sebutkan itu adalah berdasarkan tegahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Usamah bin Zaid yang tidak menurut hukum zahir dengan membunuh orang yang mengucap la ilaha illallah kerana menyangka ia tidak ikhlas dalam ucapannya. Kan masyhur dalam cerita kita, Usamah bin Zaid, orang itu mengucap dua kalimah syahadah, dia pancung juga. Dia kata orang ni bukan betul-betul ni, dia takut kepada aku ya. Nabi kata membelah perut dia, membelah dada dia, tengok dia tak betul beriman. Jadi asyaqaqta qalbahu. Jadi Nabi kita marah pada Usamah, sehingga Usamah kata, aku bercita-cita lah kalau hari ni baru masuk Islam, barulah aku rasa lebih tenang. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita dalam siri yang ke-32, bagaimanakah seorang mukmin menjadi kafir. Wal-iyadzubillah. Jadi hak tadi orang kafir masuk Islam, sebaliknya orang ini menjadi kafir pula. Wal-iyadzubillah.